Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Mr. Bongster. Kepada yang belum subscribe, boleh subscribe. Kepada yang ada cerita yang ingin dikongsi, bolehlah tulis di ruangan komen di bawah ni, atau follow Facebook page saya. Link ada di bawah. Okay, untuk cerita seram hari ini, menceritakan pasal sebuah perkampungan yang terletak di sebuah daerah yang cukup terkenal dengan keindahan pantainya, iaitu daerah Semporna. Ada satu perkampungan yang baru dibuka pada lewat tahun 90-an. Perkampungan ni terletak betul-betul di belakang hospital daerah. Dan hospital daerah ni dia asingkan satu bangunan di mana tempat meletak mayat-mayat yang belum dituntut. Dan laluan orang untuk akses ke perkampungan ni, dia tak nak kena lalu betul-betul dekat kawasan pejalan kaki 5 rumah penyimpanan mayat ni tadi. Nak dijadikan cerita, laluan nak pergi ke kampung tu, kita kena lalu betul-betul dekat pejalan kaki 5 yang disediakan dekat bangunan penyimpanan mayat ni tadi. Dan kita kena lalu ke belakang bangunan ni tadi untuk masuk ke pintu pagar yang disediakan untuk akses ke perkampungan ni. Oleh sebab perkampungan ni masih agak baru, ianya di mana masih belum rasmi lagi untuk menjadi satu perkampungan, yang sekarang sudah pun menjadi satu perkampungan yang rasmi. Di dalam perkampungan ni penduduk dia tak begitu ramai. Maklumlah, perkampungan yang baru dibuka, dan disitulah tempat aku sendiri membesar. Dan kawasan dia memang agak seram. Di sebelah pagar terdapat sebatang pokok kayu ara yang cukup besar, mana pokok ni cukup menyeramkan walaupun di siang hari. Nak dijadikan cerita, aku ada seorang jiran aku ni pemandu van pelancong. Kadang-kadang dia bawa lori, dan dia suka parking kenderaan yang dibawa betul-betul berhadapan dengan pintu kamar mayat. Dan orang-orang kampung sedia maklum, kalau rumah mayat itu lampu dia menyala, itu bermakna ada mayat yang disimpan di dalam. Di mana mayat-mayat yang masih belum dituntut oleh waris, atau mayat yang masih dalam kes polis. Nak dijadikan cerita, jiran aku ni pada malam tu dia balik lewat, dan hari tu dia bawa lori. Dan dia parking betul-betul rapat dengan pintu kamar mayat ni untuk dia menumpang cahaya lampu daripada kamar mayat ni tadi. Dia selepas dia parking lori tu tadi, dia keluar, dia bawa peralatan untuk memperbaiki kereta, untuk ada benda yang dia nak betulkan sedikit dekat bahagian belakang lori tu tadi. Tengah-tengah buat kerja, dia terdengar bunyi pintu penyimpanan mayat, di mana pintu penyimpanan mayat ni dia macam pintu peti sejuk, di mana dia tebal kalis udara. Di mana jiran aku ni tadi dia tengah repair, dia terkejut dengan bunyi hentaman pintu peti penyimpanan mayat tadi. Dia tak endahkan, dia sambung buat kerja. Sambung buat kerja. Mula-mula dia terdengar bunyi desahan nafas yang agak kuat daripada dalam rumah mayat tu sendiri. Untuk pengetahuan korang, pintu rumah mayat ni, di tepi sebelah kanan dan kiri dia ada sediakan satu ruang tinjau.
Dia ada cermin yang tebal, lon sinar untuk orang pandang ke dalam, untuk tengok ke dalam apa yang jadi. Jiran aku ni dia teruskan kerja dia sampai dia dengar bunyi desasan nafas tu makin kuat. Makin kuat. Dia cuba lagi untuk tak endahkan. Tak sampai berapa minit kemudian dia terdengar bunyi desasan nafas tu makin kuat, dan kali ini diikuti dengan ketukan cermin daripada dalam rumah mayat tu tadi. Dia dengar bunyi ketukan cermin tadi, dia pun dengan rasa tidak senang cuba berundur untuk pandang apa tempat yang mengeluarkan bunyi tadi. Bila dia undur, dia terpandang dekat cermin pinjam ni tadi, dia nampak ada orang meninjau keluar dengan muka koyak sambil mengetuk-ngetuk cermin kaca tadi, mengetuk-ngetuk menggunakan tulang lengan dia yang terkeluar. Jiran aku terkejut dan tak berfikir panjang, dia tinggalkan semua barang dekat situ, dia lari masuk kampung. Keesokan harinya, jiran-jiran tetangga yang lain ni rasa pelik lah, dan bertanya, kenapa pintu lori kau tak berkunci, tak bertutup, dan alat perkakas-perkakas untuk memperbaiki ni semua bersepah dekat luar ni. Dan dia ceritakan masa itulah cerita ni tersebar dalam kampungan tu. Dan selepas daripada kejadian tu, orang-orang kampung berusaha untuk balik awal sebelum waktu gelap. Dan banyak lagi kisah-kisah orang-orang kampung yang disakat di tempat yang sama. Antara orang-orang yang disakat adalah aku sendiri. Okay, saksikan dalam video yang seterusnya. Jangan lupa subscribe. Kita layan. Assalamualaikum.